Mitos adalah cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa, kejadian-kejadian alam, dan sebagainya. Mitos juga merujuk kepada suatu cerita dalam sesebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai sesuatu perkara yang pernah berlaku pada masa dahulu. Di tanah Melayu, pelbagai cerita yang berunsur mitos dengan menceritakan pelbagai unsur-unsur gaib, kekuasaan dan sebagainya sehingga terhasilnya satu buku iaitu Sulalatus Salatin. Namun di Sabah, walaupun tidak terdapat satu buku khusus yang boleh dirujuk, tetapi terdapat juga pelbagai cerita yang berunsur mitos dan legenda, yang mana cerita-cerita ini telah disampaikan oleh nenek moyang mereka dari mulut ke mulut, yaitu daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Oke guys, pernahkah Anda mendengar kewujudan manusia berbadan besar seperti gergasi di Sabah? Actually, setiap daerah di Sabah seperti Kota Marudu, Ranau, Tambunan dan daerah-daerah lain mempunyai satu cerita yang telah diceritakan oleh nenek moyang mereka terhadap kewujudan manusia berbadan gergasi suatu ketika dahulu. Berikut adalah antara giant pernah diceritakan dan wujud di Sabah pada suatu ketika dahulu. Nama-nama mereka ialah Gayonakan, Upai Semaring, The Giant of Kinorohingan, dan keempat ialah Bajau ataupun Lumanjau. Setiap mereka ini mempunyai sejarah dan cerita yang tersendiri di Sabah. So, video kali ini saya akan membahaskan mitos kewujudan manusia giant bernama Lumanjau ataupun dipanggil Bajau. Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Pertama, benarkah Lumanjau adalah Titan, gergasi ataupun manusia biasa tetapi berbadan besar? Titan atau gergasi adalah satu makhluk yang mempunyai tubuh besar dan keupayaan luar biasa. Kewujudan Titan atau gergasi ini ternyata terdapat di seluruh dunia. Di Sabah, iaitu di daerah Tambunan, ternyata pernah wujud satu manusia yang mempunyai ketinggian luar biasa dan saiz badan yang amat besar sekali. Disebabkan sistem tulisan belum wujud pada ketika itu, maka cerita tentang kewujudan manusia yang berbadan besar ini hanya boleh didengar secara lisan saja, yaitu disampaikan dari mulut ke mulut masyarakat. Banyak perdebatan bahawa kononnya Lumanjau berasal dari suku Bajau, ekoran daripada namanya Bajau. Namun, tiada satupun bukti yang menyatakan bahawa terdapat masyarakat Bajau di Tambunan pada ketika itu. Sebenarnya, nama manusia yang berbadan besar itu ialah Lumanjau dan singkatan adalah Ajau dan Bajau. Ternyata, menurut cerita, saiz tubuh badan Lumanjau juga adalah sama dengan istrinya yang mempunyai ketinggian luar biasa daripada manusia normal. Majoriti masyarakat di kampung tersebut mempercayai akan kewujudan manusia yang berbadan sangat besar seperti gergasi ini. Kedua, mampu membuatkan air sungai menjadi surut dan ikan timbul. Disebabkan saiz Lumanjau iaitu terlalu besar, maka sekiranya dia melalui ataupun menyeberangi sungai akan membuatkan sungai menjadi surut. Ini kerana berat dan saiz badannya yang besar menyebabkan air sungai melimpah ke daratan. Pada masa yang sama, ikan-ikan yang terdapat di sungai itu ada yang mati dipijak olehnya ataupun terhumban ke daratan. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh penduduk kampung Tambunan, ramai penduduk ketika itu mengekorinya sewaktu Lumanjau ke sungai. Ini kerana mereka ingin mengutip semua ikan yang merupakan sumber protein utama ketika itu. Kadangkala orang kampung yang mahu menangkap ikan, mereka meminta Lumanjau atau si Bajau untuk berbaring di dasar sungai Pegalan. Kemudiannya, orang-orang kampung akan mengumpul ikan-ikan yang mati itu pada tempat di mana dia berbaring. Ketiga, Lumanjau cuba untuk dibunuh. Kehadiran Lumanjau di kampung Solibok, Tambunan ternyata menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap orang yang berada di daerah bukit, iaitu orang Tasapang. Mereka mencemburui kehadiran Lumanjau kerana telah memberikan banyak kebaikan dan faedah pada orang-orang kampung Solibok. Mereka pun merancang untuk membunuh Lumanjau. Disebabkan peralatan canggih ketika itu belum wujud, maka orang kampung menggunakan penyumpit yang telah diisi dengan racun untuk membunuh Lumanjau. Disebabkan saiz badan Lumanjau yang terlalu besar, maka kuantiti racun pada sumpitan itu telah ditambah
bagi memastikan racun tersebut dapat memberikan kesan dan menyerap lebih cepat. Namun demikian, usaha mereka untuk membunuh lumanjau hanyalah sia-sia sahaja. Dikatakan bahawa sumpitan yang terkena pada dirinya hanyalah digigit seekor nyamuk. Keempat, lumanjau mengangkat batu setinggi 10 kaki. Bayangkanlah seorang manusia mampu mengangkat sebuah batu yang memiliki ketinggian 10 kaki dengan kelebaran 2 kaki. Batu yang dimaksudkan itu masih lagi berkekalan sehinggalah hari ini dan dalam keadaan terpacak ke tanah. Daripada cerita orang kampung menyatakan bahawa batu itu dengan sendirinya telah diangkat oleh bajau, yang mana penanda untuk mengebumikannya suatu hari nanti. Ramai orang biasa yang telah mencuba untuk mengangkat batu yang besar yang telah dipacak oleh lumanjau sendiri, namun usaha mereka menemui kegagalan. Tiada siapapun yang dapat untuk mengalihkan batu tersebut sehinggakan ia berkekalan sehinggalah hari ini. Masyarakat di Tambunan menamakan batu tersebut sebagai batu bajau, bersempena dengan singkatan daripada nama lumanjau. Kelima, batu bajau dihuni roh-roh jahat. Menjadi persoalan dalam diri sendiri. Melalui cerita orang-orang kampung menyatakan bahawa batu itu telah dihuni oleh roh-roh jahat. Bagi mereka yang cuba datang untuk mengganggu batu tersebut akan ditimpa penyakit, dan ada yang menyatakan bahawa mereka yang melalui kawasan tersebut juga boleh mendapat penyakit dan ada yang menemui ajal. Sebelum adanya agama, dikatakan bahawa roh-roh jahat di batu itu adalah terlalu ganas sekali. Terdapat mitos daripada orang kampung menyatakan bahawa sesiapa saja melalui kawasan tersebut dengan menggunakan baju yang lama, mereka akan jatuh sakit. Hal ini kerana kononnya si lumanjau gemar memakai baju lama ataupun yang lusuh. Disebabkan terlalu percaya dengan mitos ini, maka mereka yang melalui kawasan tersebut sanggup memakai baju baru agar penunggu batu tersebut tidak mengganggu mereka.